لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah di atas ruangan kita ada ruangan untuk menyambung kembali pengajian kita. Kitab Al-Waraqat ataupun Hasyiah Khulubi ala Syarhi Matn Waraqat. Okey, semalam kita ataupun yang lepas kita ada bincang berkaitan dengan istisna. Kita berhenti pada yang lepas pada topik al-istisna wa syurutuhu. Okey, tengok balik, kita patah balik sedikit pada muka yang ke-84 ini. Al-istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami. Mengeluarkan apa yang kalau tidak kerananya dia akan masuk ke dalam kalam tersebut. Okey. Kalau dalam istilah nuhah ataupun nahwu dia ada bil adawat. Dengan adat-adat tertentu membuatkan wujudnya perkara ikhraj itu. Datangnya kaum itu melainkan Zaid. Melainkan itu ataupun kecuali itu adalah adawat istisna. Itu perbahasan dalam ilmu nahwu. Tapi tidak ada beza yang jauh di antara apa yang ulama nahwu sebutkan dan juga ulama-ulama usul bahaskan. Sama saja. Okey, kita tengok yang nombor 5. Itu dia kata fil kalami. Kan? Imam Al-Khulubi dia cerita pasal fil kalam. Dia kata ai fi hukmihi. Fi hukmil kalam. Pada hukum perkataan tersebut. Fal mustasna dakhilun lafzan. Mustasna. Mustasna ni apa? Mustasna minhu tu qaum. Mustasna tu yang Zaidan tu. Okay? Yang dikecualikan itu dia panggil mustasna. Mustasna itu asalnya masuk ke dalam lafaz itu. Dia masuk dari lafaz. Tapi dia keluar secara hukum. Dia boleh faham tak? Dia kata apa? Lah masuk secara lafaz. Tapi keluar secara hukum. Kalau kita tengok kat sini. Ja'al qaum ini secara lafaznya ada dalam tu Zaid. Ada dalam tu Zaid tu secara lafaz. Bila kita kata kaum, kumpulan itu Zaid dalam tu tak? Dalam tu lah. Tapi secara hukumnya Zaid tidak ada. Zaid tak datang. Itu maksudnya. Itu maksud mustasna itu dikeluarkan secara segi hukum. Bukan dikeluarkan dari segi bentuk kaum atau bentuk benda dia. Okay, dia kekal. Dia ada dalam tu secara lafaz. Kaum tu adalah Zaid dan Zaid terkolong dalam kaum itu. Zaid ni bukan orang lain. Zaid bukan lembu. Zaid orang juga. Cuma hukum yang datang itu tidak ada pada Zaid. Zaid tak datang bersama kaum tersebut. Okay, fanahwu asyarata illa salasah. Contoh juga macam 3 daripada 10 ataupun 10 melainkan 3. 7 je lah kan. Mahkumun ala salasati bil ikhraji. Dihukumkan dengan dikeluarkan daripada 10 3 benda tu. Bi illah. Dengan adawat illah. Okay. Dengan menggunakan adawat illah. Okay. Contoh kalimah lain. Faqtul musyrikin. Bunuhlah orang musyrik itu. Ay uqtulu ahla zimmati. Bunuhlah ahli zimmah. فَخَرَجَ لَفْزًا وَحُكْمًا قَالَهُ السَّيِّدِ. Maknanya kalau dia kata faqtul musyrikin ni, bunuhlah orang musyrikin ini, maknanya bunuhlah ke semua ahli zimmah. Ketika itu terkeluar lafaz dan juga hukum. Faham tak tu? Tengok patah balik. Dia kata kalau kamu kata 10 melainkan 3. Maknanya kita menghukum 3 itu yang dikeluarkan daripada 10. Tapi secara lafaznya, okay, secara lafaznya, memang 3 dalam 10. Kita tak asingkan 3 lain, 10 lain, tak. 3 dalam 10. Itu lafaznya. Tapi bila kita kata kita hukumkan, saya kecualikan 3 tu, hukum 3 tu dikecualikan. Walaupun lafaznya 3 tu dengan 10, 3 dalam 10. Walaupun lafaznya Zaid itu berada dalam kaum itu. Itu poin yang nak dikatakan oleh Al-Imam Al-Khulubi. Nak ceritakan bahawasanya bukan dikeluarkan dengan lafaz. Berbeza kalau kalimah dia kata faqtul musyrikin.
bunuh orang musyrikin. Tapi kemudian dia kata, uqtulu ala zimmah, bunuh ala zimmah. Sebab musyrikin dan zimmah berbeza. Ya, musyrikin dan zimmah berbeza. Itu lafaz berbeza. Sebab musyrikin. Ahli zimmah. Tak sama. Maknanya ahli zimmah dan juga musyrikin tak boleh kita katakan sama. Mereka ni bukan kaum yang sama. Bila dia katakan faqtul musyrikin, bunuhlah orang musyrikin itu. Okey. Kemudian ahli zimmah macam mana? Ahli zimmah itu lain. Ahli zimmah tak masuk dalam musyrikin, lafaz walaupun hukum. Kenapa pula? Ahli zimmah lain, ahli zimmah zimmi. Musyrikin tak ada kena-mengena, kan? Kalau antum tengok dalam istilah ahli zimmah, dalam bahasa fiqh, ahli zimmah ni mesti kafir tu kafir zimmi. Zimmi ni macam ahli kitab. Itu bahasa yang agak panjang lah dalam fiqh siasi. Ahli kitab dan juga dengan Allah SWT dengan golongan majusi. Jadi musyrikin tak join dalam tu. Jadi kalau kamu kata musyrikin ahli zimmah, itu betul. Itu tak masuk langsung. Lafaz tak sama, hukum tak sama. Sebab ahli musyrikin lain, ahli zimmah golongan lain. Tapi kalau tadi itu 3 dengan 10. 3 tu pun lain 10 juga. Kan? Zaid pun dalam kaum tu juga. Jadi yang illa itu apa fungsi dia? Illa itu mengecualikan hukum pada mustasna itu sahaja. Datang satu kelas tersebut melainkan Ahmad. Ahmad dengan kelas apa beza dia? Sama. Ahmad tu pun pelajar kelas tu. Tapi apa beza kamu illahkan dia? Dia hukum je. Ahmad tak datang, yang lain datang. Tapi kalau nak ikutkan dari segi lafaz, kelas tu, dalam tu ada Ahmad. Ahmad dalam kelas tu. Itu hujahan ataupun itulah satu perincian yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qalubi berkaitan istisna tersebut. Khalas, kita pergi terus. Syarat pertama, ni syarat istisna ni, pengecualian ni. Wa innama yasihhul istisna'u bi syartin ay yabqa minal mustasna minhu syai'un. Sah ataupun bolehnya kita berlakunya istisna itu dengan syarat yabqa. Satu dia kata apa? Okey. Yabqa ni ada, berbaki daripada mustasna minhu tu syai'un, sesuatu. Contohnya dia kata alayya 'asyaratun illa tis'atun. Aku ada 10 melainkan 9. Maknanya 1 dia ada. Ni dalam nahwu pun dia bincang, dalam fiqh pun bincang. Antum nak tengok bab fiqh, bab khas ni dia bab talak. Talaqtuki illa isnain, kan. Ada kan bahaslah panjang pasal bab tu. Okey, cuma nak katakan dia kata aku ni, tapi ni bukan bahasa Melayu Bahasa Melayu memang tak macam ni. Okey. Istisna kita bahasa Melayu kita kecuali ya. Semua dah kenyang melainkan dia. Direct. Kita tak ada masa nak main matematik situ. Kan? Kita tidak, orang Melayu tidak ada masa nak bermatematik dalam bahasa dia. Dia terus je, berapa ringgit? RM2. Nah, ambil RM2. Itu ya. Berapa ringgit hutang saya? RM1,000. Nah, ambil RM1,000. Tapi kalau Arab, dia boleh bermain matematik dengan cara istisna. Kamu hutang saya alayya ataupun li daina alayka 1,000 illa 900. Macam tu pula. Kamu berhutang dengan saya 1,000 melainkan 900 pula. Sempat lagi tu nak matematik tu. Itu orang Arab lah. Itu bukan kita punya budaya. Tapi tak apa, kita belajarlah bahasa dia kan. Alayya 'asharatu illa 9. Alayya 2. Kalau li, saya kena bayar, saya kena terima. Kita ingatlah itu agak basic tu dalam bahasa Arab tu. Kan, kun lana wa la takun alaina, kan. Ya Allah, kun lana, tolonglah kami lah, lana. Wa la takun alaina, dan jangan kamu memberikan bencana kepada kami. Ala tu biasa negatif. Li itu positif. Okey? Bila dia kata alayya 'asharatu, aku ni kena bayar hutang ni 10 melainkan 9. Melainkan 9. Jadi kalau kita set off, kita buat muqasah, berapa tinggal? Tinggal 1 lah. Jadi maknanya saya ni berhutang RM1 ataupun 1 dinar. Okay. Tapi dia pakai istisna kat situ.
Poin kita ialah kalau kamu nak buat istisna atau mustasna, mana mustasna? Tis'ah. Mana mustasna minhu? Asyarah. Mustasna minhu mesti lagi banyak dan lagi besar. Okey? Dan mustasna mesti lagi kecil. Mustasna dalam lingkungan mustasna minhu. Benda yang dikecualikan itu mesti dalam lingkungan kelompok ataupun populasi yang dikecualikan itu. Kalau antum dalam bab bahas kuantitatif, dia ada populasi, ada sampel. Sampel tu istisna tu. Populasi tu dia punya mustasna minhu. Saya buat kajian berkaitan kesan PKP terhadap orang Islam di KL. Itu mustasna minhu KL. Semua ke awak tanya? Tak, saya ambil 1,000 orang je. 1,000 orang tu merupakan mustasna minhu, sampel dia. Okey, jadi alayya asyarah tu, saya kena bayar 10, melainkan 9. Bila kita set off, tolak, rupanya dia berhutang RM1 dia pun. Okey. Tapi nak kata dalam poin ni, kalau kamu nak bermain istisna, boleh. Pastikan yang kamu kecualikan itu ada baki. Saya ada hutang 10, tolak 9. Macam tu lah. Tapi kalau kita kata, walau qala illa asyaratu, alayya asyaratu illa asyarah. Saya berhutang RM10 daripada RM10. RM10 lah. Kan? Payah sangat. Kan? Ataupun saya berhutang RM10. Melainkan RM10. Maknanya dia hutang RM10, tolak RM10. Berapa tinggal? Kosong. Tak hutang apa tu? Tak hutang saja je, tak cakap. Jadi kalau dia kata macam tu, lam yasihha, tak sahlah istisna. Sebab kamu akan kosongkan benda tu. Tapi kalau bagi depa, wa talzamuhu al-asharatu, tetap kena bayar juga asyarah. Tetap maksudnya asyarah. Kalau kamu kata saya berhutang 10, melainkan 10, maknanya 10 juga. Kenapa 10 melainkan 10 juga? Sebab tak sah istisna tu. Tak sah istisna. Macam talak lah. Talak tuki isnain ataupun salasan illa salasan. Aku talak hang 3 melainkan 3. Contoh kan dia kata. Jadi apa? 3 talak 3 kosong tak ada talak. Jadi 3. Jadi 3. Kan kalau tu macam buka balik dalam bab talak tu, kalau dia kata aku talakkan kamu 3 melainkan 2, 1. Jadinya aku talak kamu 3 melainkan 3. Kita duduk ingat kosong. Main-main je. Saja nak buat gempak. Tak ada gempak. Jadi sungguh. Jadi 3. Tu dia. Okey, jadi kenapa dia pun tanya kenapa tak ada kosong? Tadi saya duk belajar kalau kita kata 3 melainkan 2, 1. 3 melainkan 1, 2. Ni 3 melainkan 3 patut kosong lah. Tak jadi. Kita kata sebab tak sah istisna tu. Dia bukan macam matematik. Tak ada. Ini sepek istisna, bukan sepek matematik. Kita kata macam tu. Jadi, tak ada talak kosong. Tak ada talak kosong. Talak kosong bukan talak nama dia. Tapi kamu dah pakai kalimah talak. Salasan illa salasan. Apa jawapan dia? Talzamuhu salasah. Jadi, jadilah dia talak 3. Tapi itu akan dibahas panjang lah dalam mahkamah. Saya tak tahu. Saya ingat kosong saja buat gempak, nak buat surprise, buat prank kan. Tak edi. Itu dicerita mahkamah lah, tu BIP dia lah. Tapi nak katakan dalam fiqh kita istisna mesti ada baki. Tak ada baki tu, ambil jumlah mustasna minhu. Macam tadilah, illa asyarah. Saya berhutang 10, melainkan 9. Set off 1. Saya hutang 10, melainkan 10. Tak ada, hang silap. 10 lah berhutang tu. Kan? Itu dia panggil kaedah dalam istisna dalam fiqh. Jangan pakai matematik sangat. Jangan kita ambil matematik sebiji masuk sini, tak boleh. Istisna usul fiqh lain dengan istisna matematik ataupun tolak tambah matematik. Itu yang pertama. Okey. Kalau kita kata kalau kita tak tinggalkan satu pun, contoh macam ni. Alayya asyarah illa asyarah, kan? Kata bawah ni fa illam yabqi syai'un fa huwa mustaghriq. Kalau ataupun mustaghraq, kalau lah tak ada baki, itu maknanya merangkumi semua. Fayalghu ijma'an, itu tak pakai. Itu lagha namanya. Kama qala Ibnu Hajib, kata Ibnu Hajib, dia kata, man lam yatba'ahu bi istisna akhar, qawlihi lahu alayya 'asharatu ila 'asharah,
illa thalathah falzamuhu thalathah. Tapi kalau dia follow, Ibn Hajib kata, kalau dia kata saya hutang dengan dia 10, melainkan 10, melainkan 3. Jadi apa? Jadi 3. Penuh. Kan? Saya hutang dia RM10, melainkan RM10, melainkan RM3. Apa jadi dia? 10, kalau saya off, kosong. Kosong tu. Melainkan 3, jadi 3. Tak ada 7. Ini payah matematik ni. Lagi payah daripada ATMAT ni. Okey, tengok Kalau ikut kita gabung kaedah ni, kalau dia kata alayya asharatu illa salasah, tolak 7. Aku berhutang dengan dia 10 melainkan 3. Tolak. Jawapan dia 7. Menang. Alayya asharatu illa asyarah. Aku hutang dengan dia 10 melainkan 10. Tak ada situ, salah tu. Lara. Ambil 10. Okey. Tapi kalau dia kata macam ni, lahu alayya, aku berhutang dengan dia 10 melainkan 10, melainkan 3. 10 dengan 10 set off, kosong. Tambah 3, 3. Dia jangan jadi 7. Mana kosong pergi ke 3. Berapa hutang dia? 3. Banyak sefer dia rupanya. Macam tak ada gede juga dia ni. Tapi inilah bahasa Arab buat macam mana lah. Jadi kita faham, kita baca kaedah ni, kita faham lah dalam bab talak tu. Kenapa macam tu? Kalau antum baca dengan detail dalam fiqh ni, Kifayatul Akhyar pun cerita, dalam Minhaj pun banyak cerita pasal tu. Kita faham bagaimana ulama kita dia punya hukum tentang perkataan Arab. Tapi ini Arab punya nature, bukan Melayu. Syaratus tsani, syarat kedua, nak kata sah dan istisna tu, wa min syartihi ay yakuna muttasilan bil kalam. Mesti ada kesinambungan dalam percakapan tersebut. Falau qala, kalau dia kata ja'al fuqaha'u, datang fuqaha tu, summa qala, kemudian summa tu apa? Bitarahi, ada dah cakap datang fuqaha tu, terus senyap, minum air, makan, tidur. Itu dia kata apa? Selepas sehari. Dah lama lah. Wallah teruk tu. Malam ni kata esok datang fuqaha tu terus senyap. Malam esok kata melainkan Zaid pelik lah. Tak ada teruk betul lah ni. Sehari dia punya delay tu. Tak tahulah. Okay, kalau macam ni punya cerita, fiqh tak terima. Ni bukan istisna ni. Ini bukan istisna ni. Datang fuqaha tu dah sehari, melainkan Zaid tak datang. Tapi kalau ada cerita, contohnya dia kata esok ataupun semalam datang fuqaha tu. Esok dia kata saya boleh dapat maklumat lah. Semua datang, melainkan seorang je. Itu bersambung. Dia ulang balik. Dia waqaf tu waqaf yang kafi. Betul dia tarik balik tu. Maknanya hari ni dia kata esok hari Selasa datangnya fuqaha. Malam esok tu dia kata, saya boleh dapat maklumat. Semua datang, melainkan seorang tak mai. Tapi itu tetap dia kira bersambung sebab dia nakal balik ataupun dia cover balik. Dia tadarak balik perkataan tu. Semua datang melainkan seorang sebab maklumat baru dapat. Tetapi kalau dia nak istisnakan dalam keadaan, dia tahu dah tapi dia tangguh. Datang fuqaha tu esok malam esok baru dia kata, seorang tak datang. Okay. Macam tu lam yasih, tidak dikira sebagai satu istisna. Kerana apa? Sebab kalam tu tidak ada ittisal. Kalam tu tidak ada ittisal. Ni ulama ni buat macam ni kenapa? Okey. Nombor 2. Mesti ittisal tu urfan. Fala ya uruf lah. Maknanya kalau jarak sampai sehari tu dah tak ada langsung kaitan tu. Okey. Fala yadurru nahu saktatan tanaffusin wa'ayyid masalan. Tapi kalaulah yang memisahkan tu sekadar nafas. Datang fuqaha tu tak nafas, melainkan 2-3 orang lah. Dia jarak tu kejap je, cuma dia ambil nafas. Itu tidak ada masalah. Itu tak ada masalah. Wa dakhala biqaulina fil wujudi qaulullahi fil wujudi qaulullah. Masuk dalam perkataan kami pada wujud ini
kalimah Allah itu merupakan fa'il kepada dakhala, ghairu ulid darari wal mujahidun ba'dama qablahu, lepas mana sebelumnya itu. Fa innahu ta'akhkhara fi nuzul kathiran li'an ta'akhkhurahu fil i'lam. Ni yang tadi anak kata tu. Ni anak kata dia tu, kalaulah dia kata masuk dalam perkataan kami ini, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala ba'dama qablah, lepas sebelum itu, fa in ta'akhkhara fil nuzur, sungguhnya ia lewat dalam turun ayat tersebut. Ta'akhkhar yang banyak. Okey. Wa ishtaratu aidan ay yatalaffaz bihi, dan disyaratkan juga dilafazkan, wa ay yasma'a nafsahu, dan dia mendengar, walau bil quwwati, dengan kuatlah dia dengar tu, wa yanwiyahu qabla faraghi ma qablah, dia kena meniatnya sebelum dia habis apa yang sebelumnya itu. Ini cerita tadi yang anak kata contoh nak buat tu lah. Okey. Dia contoh macam ni. Dia cakap tadi tu datang fuqaha. Esok dapat maklumat, oh ada seorang tak datang. Dia pun ulang balik. Oh malam tu datang fuqaha tu, melainkan seorang tak datang. Itu sah dia punya istisna. Diulang balik. Okay, diulang balik. Itu sebab apa? Sebab ta'akhir. Saya dapat maklumat yang seorang tak datang. Okay, itu dipanggil sebagai istisna yang berbentuk walaupun terlewat, tapi kerana i'lam, itu tidak ada masalah. Maknanya istisna itu sah. Faham? Istisna itu sah. Jadi apa guna ilmu ini, ilmu istisna ini dengan topik am ataupun khas ni? Supaya kita boleh tahu bila diistisnakan perkara itu, dia akan jadi khas. Tapi nak jadikan khas itu sah tak sah, kena faham istisna dahulu. Yelah, dalam syariat ini kebanyakannya, macam itulah dia akan bersambung. Tapi tengok juga, kalau Allah sebut secara mutlak dalam Quran, tapi kemudian Allah sebutkan istisna dalam hadis, bagaimana kita nak menyambungkan dia, nak menggunakan dia. Di situlah akan datangnya ilmu-ilmu ini. Betul ke dalam hadis itu istisna? Betul ke hadis itu istisna dan dia untuk mentakhsiskan yang umum pada Quran? Sedangkan dia punya jarak tu agak lama cerita tu. Betul ke istisna tu boleh pakai? Quran turun dengan umum, datang hadis dengan istisna, adakah hadis itu dengan istisna itu merupakan takhsis kepada umum ataupun am yang makhsus, am yang mukhassas? Itu guna yang kita belajar sekarang ni. Jadi Quran sebut umum, hadis mengatakan yang illa ataupun istisna. Adakah istisna hadis itu boleh dianggap sebagai mukhassas ataupun perkara yang telah pun dikhususkan? Di sinilah kita belajar basic dia. Tapi contoh dia contoh yang mudah lah. Kalau contoh di Quran terus mungkin akan menyekarkan kita untuk faham ya. Okey, itu motif ataupun objektif kita belajar pada hari ini. Supaya kita boleh nampak kaitan di antara nusus itu. Kalau dia ada istisna itu, bolehkah kita pakai istisna itu? Ataupun istisna itu hanya cuma pada kes-kes tertentu sahaja. Dia bukan am mukhassas, tapi dia kes dia sendiri, tersendiri. Itulah fungsi kita mengenal istisna. Mengenal bentuk yang mukhassas ataupun am wal khas. Dengan cara istisna ataupun dengan menggunakan adawat istisna. Apa syarat dia? Baki kena ada. Apa syarat kedua? Muttasil kalam. Bersambung dia punya percakapan. Mustasna kepada mustasna minhu tu. Ataupun mustasna minhu kepada mustasna. Okey. Nanti kita masuk jawazul taqdim min mustasna ala mustasna minhu wa jawazul istisna min al-jinsi wa ghairihi. Bolehnya takdim didahulukan mustasna ke atas mustasna minhu, didahulukan yang dikecualikan daripada grup yang daripada dia punya populasi. Melainkan kita kecualikan dahulu. Baru datang grup yang besar tu. Ataupun boleh tak kita nak istisna daripada jenis yang lain? Datangnya kaum itu melainkan lembu lah. Datangnya kelompok itu melainkan Zaid itu benda biasa. Datang semua orang kampung melainkan Zaid. Kita fahamlah Zaid itu mustasna. Ini kita kata datangnya orang kampung itu melainkan lembu lah. Lembu pula jadi mustasna. Boleh tak macam tu? Lembu bukan jenis manusia.
Boleh tak macam tu? Nanti kita akan lihatlah dia punya bahas dia. Dia punya bahas dia. Jadi benda ni semua adalah adawat, adalah usul kita nak faham akan nusus ataupun kaitan antara nusus untuk kita mengistimbatkan hukum. Okay, jadi tapi untuk para ulama nak kasi kita faham, dia bawa cerita yang paling layman. Dia tak ada bawa cerita Quran ataupun hadis terus. Melainkan antum lah ambil subjek dalam subjek usul, memanglah kena terus nampak aplikasi dalam nusus. Tapi kalau orang-orang awam, buku-buku dia pun buku yang agak ibtidak, agak permulaan, inilah contoh dia. Kasi orang faham apa istisna, apa yang bentuk mutasil kalam ya, apa yang kena ada baki ya, nampak yang mudah-mudah, supaya kalau benda ni menjelma dalam nusus nanti kita boleh faham dan kita boleh apply. Kita nampak dia punya basic ataupun dia punya konsep dia tu. Okey, cukuplah sampai sini. Ada apa soalan kot?